Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi bersama saya USA Ustaz Saiful Azlan dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3. Kali ini kita akan berbicara berkaitan dengan permasalahan fiqh. Pelajaran yang ke-18 di bawah tajuk Idul Fitri dan Idul Adha. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran bagi tajuk ini ialah mentakrifkan maksud Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam bahasa Melayu, orang Melayu panggil Aidil Fitri, Aidil Adha. Ustaz pun tak tahu apa nak terjemah dengan perkataan Aidi tu. Yang perkataan asalnya Idun daripada perkataan Arab memberi makna perayaan. Jadi, kita mentakrifkan maksud Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, mengenal amalan sunat semasa hari raya. Kita nak tahu mana dia satu amalan-amalan sunat yang patut kita buat di hari raya. Yang ketiga, memahami kaifiah solat sunat hari raya. Nak tahu bagaimana cara untuk kita tunaikan solat sunat hari raya. Seterusnya, memahami kaifiah khutbah hari raya serta syarat dan juga rukun bagi khutbah tersebut. Mana tahu kita disuruh untuk membaca khutbah, maka kita tahu satu persatu dapatlah kita tunaikan. Yang kelima, menyenaraikan hikmah pensyariatan hari raya. Kenapa agaknya Allah Subhanahu Wa Taala adakan kepada kita ni hari yang kita namakan sebagai hari raya tu. Seterusnya, menjawab soalan kebat dan menjawab soalan di bahagian deskripsi di bahagian bawah video ini nanti. Baik, kita lihat maksud Idul Fitri. Maksud Idul Fitri ialah hari raya umat Islam yang disambut pada 1 Syawal. Setelah berpuasa sebulan, bila datangnya bulan Syawal, maka umat Islam akan menyambut hari raya puasa atau kita namakan sebagai Idul Fitri. Yang kedua, Idul Adha, iaitu hari raya umat Islam yang disambut pada 10 Zulhijjah. Ni musim ni ketika mana umat Islam yang lain duk sibuk menunaikan ibadat haji pada 10 Zulhijjah. Allah jadikan pada hari itu merupakan hari raya, hari kebesaran Islam untuk kita sama-sama raikannya. Kita lihat amalan sunat semasa hari raya. Pertama, menghidupkan malam dengan bertakbir dan berdoa. Pada malam raya tu sepatutnya kita memperbanyakkan takbir, banyakkan doa, bukan banyak tengok movie. Mentang-mentang tengok malam tu ada movie yang best, maka kita pun duduklah depan TV tengok movie. Jadi, sepatutnya apa? Sepatut kita menghidupkan malam dengan bertakbir dan berdoa. Takbir macam mana? Takbirlah macam mana pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu pun boleh. Ataupun kita nak bertakbir sebagaimana version takbir raya kita di Malaysia ini. Yang biasa kita dengar musim rayanya. Mereka orang ramai akan bertakbir. Kita pun ikut bertakbir. Lafaznya ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu contoh bagaimana takbir raya yang selalu kita dengar bila tibanya musim-musim perayaan. Baik, yang kedua, memakai pakaian yang terbaik, bersih dan cantik. Tak semestinya yang baru, tetapi yang terbaik yang kita ada, kita pakai, maka kita akan dapat pahala kerana berpakaian di hari raya. Yang ketiga, mandi sunat hari raya. Bila kita bangun pagi, kita mandi. Niat apa? Niat sahaja aku mandi sunat hari raya. Mandi, ratakan air ke seluruh tubuh, maka itu dinamakan sebagai mandi sunat hari raya. Keempat, memakai wangi-wangian bagi lelaki. Perempuan tak disunatkan pakai wangi-wangian kerana dia boleh menarik perhatian lelaki untuk tengok pada dia. Jadi, lelaki pakai wangi-wangian nak pergi solat sunat hari raya. Seterusnya, datang awal ke masjid. Datang awal, duduk, dapat takbir dulu. Kemudian mungkin sudah dapat kita beriktikaf dulu. Menunggu solat hari raya ditunaikan.
Yang terakhir, pergi dan balik dari tempat solat menggunakan jalan yang lain. Antara hikmahnya kita dapat jumpa ramai orang. Jalan pertama ahli pergi tadi, kalau ada jalan lah. Kalau tak ada, jangan pula pergi cari ikut tempat lain, ikut tak ada jalan. Jika ada jalan yang lain, maka kita balik jalan yang lain. Dengan itu, kemungkinan kita dapat jumpa dengan lebih ramai orang dan kita dapat bermaaf-maafan di antara satu sama lain, ataupun dapat mengeratkan hubungan silaturahim di antara satu sama lain. Baik, kaifiah solat sunat hari rayanya senang sahaja. Lafaz niatnya ialah usalli sunnata Idil Fitri, bagi solat Idul Fitri, rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, atau kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat sunat Idul Fitri 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, kalau Idul Adha, tukar je. Tukar perkataan Idul Adha. Jadi, usalli sunnata Idil Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat Idul Adha 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Jadi, itu niatnya. Jadi, solat kita berapa rakaat? Solat kita 2 rakaat. Okey, tak ada sebut takbir-takbir dalam niat ni. Dalam niat ni kita nak solat sunat Idul Fitri, Idul Adha 2 rakaat mengikut imam atau menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Dah lepas takbir, lepas niat, dalam masa takbir tu kita berniat. Selepas itu, tengok, Ustaz ulang sekali lagi disebutkan, pertamanya rakaat pertama kita takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram ada niat. Kemudian selepas itu kita baca doa iftitah. Kita baca doa iftitah. Selepas baca doa iftitah, maka kita bertakbir sebanyak 7 kali dengan diselangi tasbih. Maksudnya kita takbir. Lepas pada Allahu Akbar, kita baca doa iftitah. Kemudian selepas baca doa iftitah, habis, kita pun takbir. Allahu Akbar. Kemudian kita tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Jadi kita akan takbir sebanyak 7 kali dengan diselangi dengan 6 kali tasbih. Dah selesai dah takbir dan juga tasbih, baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Dah sudah selesai baca Al-Fatihah, baca surah. Sunat kita baca surah. Jadi baca surah apa? Dicadangkan baca suratul A'la. Surah Al-A'la itu sabbihisma rabbikal a'la. Atau kalau tak ingat, bacalah surah mana pun, tak ada masalah. Okey. Kemudian selesai rakaat pertama macam solat biasalah. Sampai rakaat yang kedua, bila naik daripada rakaat yang pertama ke rakaat kedua, Allahu Akbar. Maka di situ bila selesai takbir intiqalah tadi, kita bangkit daripada sujud, Allahu Akbar, dah sampai atas dah, kita pun takbir. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Kali ini 5 kali takbir, 4 kali tasbih. Seterusnya membaca Al-Fatihah. Selepas baca Fatihah, baca surah. Macam solat biasa. Surah apa nak baca? Kali ini dicadangkan surah Al-Ghashiyah. Apa dia surah Al-Ghashiyah? Hal ataka hadithul ghashiyah. Okey. Kemudian kalau tak ingat Al-Ghashiyah, bacalah mana-mana surah pun. Tidak menjadi sebarang masalah. Prisma ilmu, hukum takbir sebanyak 7 kali rakaat pertama, 5 kali pada rakaat kedua, itu adalah sunat. Jadi kalau tertinggal, solat tetap sah. Okey. Takbirnya, sebagaimana Ustaz sebutkan tadi, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maksudnya maha suci Allah, Subhanallah itu. Segala puji bagi Allah tu, Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Okey, itu lafaz yang dikaitkan dengan tasbih, walaupun tasbih sebenarnya ialah subhanallah. Itulah yang dinamakan sebagai tasbih. Baik, kaifiah khutbah hari raya. Okey, disunatkan 2 khutbah. Kita nak khutbah ni macam solat Jumaat juga lah. 2 khutbah. Khutbah diadakan selepas solat. Kalau hari Jumaat, khutbah sebelum solat. Untuk hari raya, khutbah selepas solat. Sunat dimulakan dengan 9 kali takbir pada khutbah pertama dan 7 kali takbir pada khutbah kedua. Kita dengar khatib bila mana dia berdiri,
dia akan mulakan dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru disambung Allahu Akbar kabira, dia bersambung dengan khutbah. Dia akan mulakan dengan 9 kali takbir pada rakaat pertama dan 7 kali takbir untuk rakaat yang kedua. Kemudian dia tunaikanlah rukun-rukun khutbah yang lain. Nanti kita akan bicarakan berkaitan dengan rukun khutbah. Baik, rukun khutbah. Pertamanya, memuji Allah sekurang-kurangnya dengan lafaz Alhamdulillah. Okey, bila imam atau khatib dia berdiri, dia pun Alhamdulillah. Kemudian lepas tu dia berselawat ke atas Nabi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tu selawat ke atas Nabi. Kemudian dia berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian dibaca membaca satu ayat dalam salah satu daripada 2 khutbah. Ini bacalah mana-mana ayat Quran. Kemudian selepas itu berdoa kepada orang beriman dalam khutbah kedua yang selalu kita dengar, Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu doa untuk orang beriman dalam khutbah yang kedua. Yang terakhirnya, khatib berdiri. Maknanya ini jika mampu dia berdiri. Tak boleh baca khutbah dalam keadaan duduk. Okey, itu rukun. Kemudian kita tengok syarat khutbah. Disampaikan selepas solat hari raya. Itu syarat dia. Okey, tak boleh sebelum. Rukun disampaikan dalam bahasa Arab. Tak boleh kita tukar. Takutlah kepada Allah. Tak boleh, kena guna lafaz ittaqullah. Kita tak boleh guna Alhamdulillah tukar dengan segala puji bagi Allah. Tak boleh. Itu mesti dalam bahasa Arab. Kemudian berturut-turut antara 2 khutbah. Maknanya berturut-turut tadi, selepas satu khutbah, khatib akan duduk. Selepas tu kemudian dia akan sambung dengan khutbah yang kedua tanpa diselangi dengan benda lain. Tak boleh khatib turun dulu, sembang-sembang dulu dengan orang, kemudian sambung khutbah kedua. Tak boleh. Okey, khatib itu seorang lelaki. Tak boleh khatib itu seorang perempuan. Okey, khatib suci daripada hadas dan menutup aurat. Khatib tu suci daripada hadas, hadas besar ke hadas kecil ke termasuk sekali. Dan dalam keadaan dia menutup aurat. Kalau khatib tu pakai seluar, pakai kain koyak, nampak sebahagian aurat dia, maka tidak sahlah khutbah itu. Okey. Hikmah pensyariatan hari raya antara yang paling besar adalah untuk membesarkan Allah atas kurniaan nikmat iman dan Islam. Pada hari itu dikhususkan malamnya untuk kita takbir, membesarkan Allah. Kenapa? Kerana ini kita ni nak mensyukuri nikmat Allah SWT. Jadikan kita ini beriman. Jadikan kita ni daripada kalangan orang Islam. Yang kedua, sebagai tanda bersyukur daripada seorang hamba terhadap penciptanya. Kita ni hamba, dicipta oleh Allah. Maka kita menzahirkan kesyukuran kita. Allah buat siap hari-hari tu sehari yang khusus. Maksudnya hari lain pun kena bersyukur, tapi ini merupakan hari kesyukuran kita. Yang sepatutnya kita tak boleh terlepas pada hari itu, mesti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengeratkan silaturahim dan persaudaraan Islam. Hari itu kan semua orang cuti, temanya ziarah menziarahi. Maka dengan itu eratlah hubungan silaturahim dalam kekeluargaan kita ataupun persaudaraan Islam dalam konteks yang lebih luas. Kawan-kawan kita bila jumpa, maka dapatlah kita eratkan hubungan persaudaraan itu. Mendapat nasihat dan pengajaran daripada khutbah yang disampaikan. Antara hikmahnya juga, bila kita pergi masjid, kita dengar khutbah raya, kita dapat nasihat. Kita dapat dengar isi kandungan khutbah. Mudah-mudahan isi kandungan khutbah itu memberikan pengajaran yang baik untuk kita. Soalan keempat. Okey. Instrumen dia, leka menonton televisyen dan bermain gadget di hari raya sehingga tidak menghiraukan kehadiran tetamu. Ini ramai di kalangan anak-anak muda kita, remaja-remaja kita, hidup dalam dunianya yang tersendiri, tak mengindahkan tetamu yang datang. Jadi, tengok, benda gini berlaku dan sedang berlaku dalam masyarakat kita ni. Dengan itu dia kata,
berdasarkan situasi di atas, huraikan pandangan anda. Apa pandangan kita berkaitan dengan perkara ni? Baik. Ustaz, buatkan di sini, cadangkan apa jawapannya lah, iaitu kurang penekanan tentang adab Islam daripada ibu bapa. Ibu bapa kadang-kadang tak menekankan tentang adab ini. Masa kecil-kecil dibiarkan anak-anak ini bermain dan tidak hiraukan tentang kehadiran seorang atau tetamu di rumah. Maka membesarlah mereka dalam keadaan begitu. Jadi sebab itu Ustaz katakan kurang penekanan tentang adab Islam daripada ibu bapa kerana sibuk dengan urusan kerja. Maklum saja ibu bapa hari ni ramai yang sibuk bekerja sampai lupa untuk tengok anak dia. Kesannya anak-anak tidak terdidik dengan baik. Kesimpulannya, kita hendaklah mementingkan adab dan akhlak yang baik agar hidup disayangi oleh masyarakat. Bila akhlak kita baik, adab kita baik, masyarakat sayang kita, lebih-lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala juga sayang pada kita. Perhatikan pada kerana kesannya, kesimpulannya, kita hendaklah dan juga agar yang Ustaz susun untuk memudahkan para pelajar sekalian menjawab soalan lain berkaitan dengan kebat ini. Jadi kita dah sampai kepada penutup. Klik link di bawah di bahagian deskripsi di bawah video ini untuk menjawab soalan. Dan jika belum subscribe, sila subscribe, share video ini. Mudah-mudahan ia bermanfaat bukan saja untuk para pelajar sekalian, bahkan kepada pelajar-pelajar yang lain. Dan Ustaz sudahi dulu dengan aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.